Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali, saya Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim. Kita akan teruskan pembelajaran kita hari ini. Masih lagi bab 2, koordinasi badan. Sebelum kita masuk kepada next topik, kita akan buat latihan pengukuhan yang saya bagi sebelum ni. Okey, soalan yang pertama, rajah di atas menunjukkan dua jenis sel saraf P dan Q. P dan Q dalam badan manusia. Antara berikut yang manakah mewakili sel-sel saraf tersebut? Okey, sebelum ni kita dah bagi tahu macam mana kita nak kenal pasti sel saraf. Okey. Kalau P ni, tengok dia punya aksen pun tak ada saiz. Okey, maknanya saya dah bagi tahu hari tu, kalau kecil namanya ialah perantara. Okey, perantara ni memang duduk tengah-tengah. So sebab tu dia saiz kecil. Jadi P ialah neuron perantaraan. So kita potong terus mana yang bukan jawapan dia. Kalau macam ni, potong terus lah. Jadi confirm lah jawapannya B. Okey, B kenapa Q tu ialah neuron motor. Okey, tengok sini. Okey. Ni akson ni panjang, dendron pendek. Tu ialah ciri-ciri neuron motor. Okey. Soalan yang kedua. Okey, rajah di atas menunjukkan hubungan antara reseptor dan efektor dengan sistem saraf pusat. X dan Y ialah, okey, reseptor, saya ulang sekali lagi, yang menerima rangsangan, R ni menerima rangsangan, efektor efek yang memberi tindak balas. Jadi, reseptor, neuron apa yang dekat dengan reseptor? Neuron deria. Sebab kita terima rangsangan daripada organ deria. Jadi, neuron deria yang bawa. So, X ialah neuron deria. Jadi, yang tak ada jawapan neuron deria ialah A dan B. Tolak jawapan A dan B. Jadi, tinggal C dan D. Okey, Y. Berdekatan dengan efektor. Berdekatan dengan efektor. Efektor ni ialah yang membuat tindak balas. So, apa yang tindak balas ni? Yang bergerak ni? Motor. Okey, motor kan bergerak. Jadi, C jawapannya X neuron deria, Y neuron motor. Okey, soalan yang ketiga. Gerak balas refleks tidak melibatkan. Tengok soalan. Tidak melibatkan. Okey, apa itu gerak balas refleks? Saya ulang sekali lagi. Tindak balas refleks ialah tindak balas automatik yang melibatkan saraf tunjang dan otot sahaja. Otak tak ada fungsi. Okey, tak melibatkan otak. Jadi, jawapannya ialah tidak melibatkan otak. Dia melibatkan otot dan saraf tunjang. Jadi tengok soalan betul-betul. Tidak melibatkan otak. Jadi jawapannya ialah A. Satu sahaja. Okey. Seterusnya. Kita sambung kepada otak manusia. Okey. Ni lah rupa otak kita. Tak kira lah awak ni Melayu, Cina, India ke. Macam ni lah otak kita. Okey. Okey, otak manusia. Sedikit penerangan ataupun sedikit fakta. Mengandungi 100 juta neuron. Sebelum ni kita belajar. Neuron deria, neuron perantara. Ni lah. Dalam otak ni ada 100 juta. Banyak. Okey. 75% terdiri daripada air. Sebab tu otak ni lembek. Kalau accident ke apa, memang otak ni jatuh pun, dia akan hancur. Sebab kandungan dia 75% daripada air. 60% daripada otak adalah lemak. Okey, 20% oksigen daripada keseluruhan badan. Maknanya dalam badan kita ni 20% oksigen berada dalam otak. Okey, 80% lagi berada di seluruh badan kita. Mengandungi 20% hingga 30% kalori. Semasa berfikir atau melakukan aktiviti, otak dapat menjana sehingga 10 watt hingga 23 watt kuasa. Nampak? Otak kita kalau kita fikir, kita bekerja, dia boleh hasilkan elektrik. Tu powernya otak kita. Semasa umur 18 tahun, pertumbuhan otak akan terhenti. Bukan maknanya otak tak berfungsi. Mungkin pembesaran otak tu terhenti. Okey, neuron pun dah terhenti, terhasil. Okey, tiada reseptor sakit. Sebab itulah kalau terhantuk kepala ke, terhantuk ke dinding ke, tak ada istilah otak terseliuh. Otak sakit tak ada. Otak memang tak ada reseptor sakit. Kita takkan rasa sakit otak. Okey? Sakit kepala adalah. Okey, next. Okey, ni struktur otak. Inilah keseluruhan dia. Kita akan belajar cerebellum dan medulla oblongata. Sebelum tu tengok dulu. Otak merupakan salah satu organ yang terbesar dalam badan kita. Okey? Otak mempunyai tekstur yang lembut seperti jeli. Sebab dia daripada air, daripada lemak.
Otak dilindungi oleh tengkorak yang keras. Tengkorak kita sangat keras. Dia yang melindungi otak kita. Okey. Jadi dalam otak kita akan belajar 3 benda ni. Cerebrum, cerebellum dan medulla oblongata. Cerebrum, kawasan otak yang besar. Cerebrum di bawahnya. Dan medulla oblongata yang mengunjur ke bawah. Sehinggalah ke saraf tunjang. Okey, yang ni yang kita akan belajar. Fokus kepada yang ini. Okey, next. Fungsi otak. Kita pergi satu persatu. Cerebrum. Bahagian otak yang terbesar terdiri daripada 2 hemisfera, kanan dan kiri. Kita ada kanan dan kiri. Okey, ni ialah cerebrum. Ni warna kuning ni ialah cerebrum. Okey, setiap hemisfera terdiri daripada berjuta-juta neuron. Maknanya hemisfera kanan ada berjuta-juta neuron, hemisfera kiri ada berjuta-juta neuron. Badan sel neuron terletak berdekatan dengan permukaan cerebrum supaya mudah impas masuk ke dalam otak. Permukaan berlipat membekalkan permukaan yang luas untuk menempatkan lebih banyak neuron. Fakta ini selalu masuk dalam peperiksaan SPM. Kenapa permukaan cerebrum berlipat? Ini jawapan dia. Untuk membekalkan permukaan yang luas supaya lebih banyak neuron masuk dalam tu. Sebab itulah neuron dalam otak ni ada 100 juta neuron. Disebabkan oleh permukaan yang berlipat-lipat. Alright, kita pergi kepada cerebrum. Okey? Yang tadi, fungsi dia mengawal semua tindakan terkawal dalam badan, kehendak kita. Ni fungsi cerebrum. Tindakan terkawal ialah tindakan yang boleh dilakukan mengikut kehendak. Seperti menulis, menari, makan, berlari, berjalan, menyanyi yang kita nak buat. Itu ialah tindakan terkawal. Menerima impas dan mentafsir impas dari organ deria. Pusat intelek yang mengawal tindakan seperti penakakulan. Nak kira-kira apa semua. Pembelajaran, ingatan, kecerdasan dan pertuturan. Menentukan kepribadian seseorang dan membezakan manusia dan haiwan. Semua makhluk hidup, haiwan, manusia ada otak. Tapi yang membezakan kita dengan haiwan, cerebrum. Sebab kat sini, kita boleh belajar, boleh mengira, boleh bercakap. Kalau kita ambil, kalaulah katakan kambing ada cerebrum, kambing akan buat soalan matematik. Dia akan masuk exam. Macam itulah lebih kurangnya. Alright. Okay, so dekat sini gambar raja, cerebrum banyak tempat. Okay. Dekat sini ada bau, yang ni mengawal bau. Kalau cedera dekat sini, kita tak ada deria bau. Kalau kat sini pertuturan, kalau tergantuk dekat sini, kita gagap, bisu. Okey, kalau katakan kawasan motor rosak dekat sini, mungkin akan jadi lumpuh. Kawasan deria sentuhan ataupun rasa, mungkin kat sini. Deria sentuhan kita kalau rosak, kita tak dapat rasa panas, sejuk apa semua. Kalau terhantuk dekat belakang ni, sebab itulah belakang tengkorak kita ni sangat bahaya. Kalau awak accident, jatuh belakang, boleh melibatkan penglihatan, boleh buta mata kita. Okey, semua ni ada fungsi-fungsi yang tertentu. Besar cerebrum ni. Okey, tadi cerebrum, sekarang cerebellum. Okey, terletak di bawah cerebrum. Saiznya kecil. 1/8 daripada saiz cerebrum. Ni cerebrum warna biru ni. Okey, terdiri daripada 2 hemisfera kanan dan kiri. Sama juga. Fungsinya mengekalkan keseimbangan badan semasa pergerakan. Dia lebih kepada stability kita. Keseimbangan kita. Nak berjalan, nak berlari, nak menari. Ini fungsi cerebellum. Mengkoordinasi pergerakan otot untuk mengawal pergerakan anggota badan. Memelihara postur badan. Supaya kita ni berjalan pun macam orang normal. Macam orang mabuk. Yang efek dia cerebellum lah. Jalan huyung hayang sekali, jatuh sana, jatuh sini. Tu cerebellum yang rosak. Okey? Okey. Seterusnya, bahagian yang ketiga dalam otak ialah medulla oblongata. Bahagian otak yang paling bawah bersambung dengan saraf tunjang yang warna merah ni. Ni ialah medulla oblongata ataupun brainstem dalam bahasa Inggeris. Berfungsi mengawal tindakan luar kawal yang kita tak boleh kawal. Berlaku secara automatik. Ni medulla oblongata. Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara automatik tanpa disedari dan tidak boleh dikawal. Contoh, denyutan jantung. Kita tak boleh kawal. Saya dah explain sebelum ni. Pernafasan, rembesan air liur, kita menelan, muntah, batuk, bersin, tu semua tindakan luar kawal. Siapa yang kawal? Medulla oblongata. Okey. So, kesimpulannya, otak yang ni lah yang ada dalam otak kita. 3 benda ni awak kena tahu. Cerebrum mengawal tindakan terkawal, kehendak kita. Cerebellum mengawal tindakan luar kawal, berlaku secara automatik. Medulla oblongata
dari segi keseimbangan badan. Okey, katakan rosak medula oblongata, kita jadi tak stabil lah. Kalau rosak cerebrum, kita tak boleh nak berjalan, tak boleh buat apa yang kita nak. Kalau cerebrum rosak, kita tindakan refleks kita tu tak ada lah. Kita pegang air panas buat tak tahu je, melecur tangan. Ni kalau efeknya cerebrum rosak. Nanti kita ada tajuk kesan kecederaan pada otak, saya akan terangkan. Ni tak payah terangkan terus, kita terangkan terus. Okey, kecederaan otak. Faktor otak cedera. Okey, antara faktornya ialah kemalangan, menyebabkan tengkorak mengalami hentakan kuat yang saya bagi tahu tadi. Kalau terantuk kat mana-mana, mungkin dia akan beri kesan kepada deria kita, keseimbangan badan kita. Peningkatan usia menyebabkan salur darah tersumbat atau pecah. Dalam otak kita ada salur darah banyak. Lama-lama salur darah ni dah lama mungkin akan rosak ataupun tersumbat. Macam paip kat rumah kita. Kalau 100 tahun tak tukar, pecahlah paip tu. Sama juga dengan otak kita. Okey, kecederaan pada cerebrum boleh menyebabkan hilang ingatan. Sebab sini cerebrum dia pusat intelek. Okey? Boleh menjejaskan pendengaran, penglihatan, sebahagian badan boleh lumpuh. Semua cerebrum yang kontrol, yang kawal. Okey, kecederaan pada cerebrum, kehilangan koordinasi anggota badan, kesukaran untuk mengekalkan keseimbangan badan. Sebab cerebrum ni fungsi dia lebih kepada keseimbangan badan. Okey, kecederaan pada medula oblongata boleh membawa maut kerana terlibat dalam tindakan luar kawal, pernafasan dan denyutan jantung. Kalau medula oblongata ni cedera, risiko kita tinggi. Sebab medula oblongata dia kawal jantung kita, degupan jantung, pernafasan. Kalau medula rosak, jantung tak berdegup. Pernafasan kita terhenti, boleh membawa maut. Sebab tu bahaya. Okey, semuanya ada fungsi-fungsi tersendiri. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada koordinasi kimia di dalam badan. Jumpa lagi pada pembelajaran seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.